Sultan Selangor zahir kekecewaan terhadap golongan anti-vaksin, harap rakyat tidak mudah terpengaruh. Keperluan vaksinasi kepada pekerja sektor yang terpaksa beroperasi ketika PKP, PV industri pertama dibuka di Rapid Tangerang. Selamat dan salam sejahtera. Ini berita wilayah edisi 8 Jun 2021 bersama dengan saya, Ray Rubin, dan hari ini rakan jurubahasa isyarat saya bersama dengan Karunisa Ku Abdullah. Jadi teruskan bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Lintas langsung, negeri-negeri bakal mengambil tempat seperti biasa dalam berita wilayah. Kita akan mulakan lintas langsung bersama dengan Fazlul Hisham Afandi dari Bumi Kenyalang dengan fokusnya mengenai bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang diberikan kepada penduduk terjejas ketika PKP. Muhammad Syahrizam Awang dari Sabah pula akan membawakan tumpuan mengenai usaha perhebatan kelancaran program vaksinasi di sana. Dan akhir sekali, perkongsian berita dari Negeri Sembilan bersama dengan Amir Ashraf Rosidan. Antara fokusnya, inisiatif bagi bantu proses pendaftaran warga emas agar golongan ini tidak tercicir untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Terus setia bersama kami dalam berita wilayah. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa kecewa dan tidak berkenan dengan kewujudan golongan anti-vaksin. Justru rakyat diharap tidak mudah terpengaruh dengan pemahaman terpesong seumpama itu. Menurut kenyataan Setiausaha Sulit Baginda Datuk Muhammad Munir Bani, Sultan Selangor percaya vaksin mampu menyelamatkan nyawa individu dan komuniti. Sultan Selangor bimbang jika ada individu atau kumpulan masih berdegil untuk menerima vaksinasi sekaligus mengganggu sasaran untuk mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini. Baginda turut berduka cita melihat kes positif harian baharu di Selangor meningkat. Sultan Sharafuddin berharap agar Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV mempercepatkan dan menambah bilangan dos vaksin untuk rakyat. Baginda turut menzahirkan rasa terkejut apabila Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 mengesahkan hanya 615,210 dos vaksin COVID-19 diterima Selangor dan bukan 2.9 juta dos seperti yang didakwa sebelum ini. Nisbah jumlah pemberian dos vaksin dilihat tidak seimbang dengan jumlah populasi keseluruhan penduduk 6.5 juta orang di negeri itu. Baginda bertitah jumlah pusat pemberian vaksin di Selangor perlu ditambah khususnya di luar bandar termasuk pemberian vaksin secara pandu lalu atau klinik bergerak. Pusat pemberian vaksin PPV industri pertama di negara ini akan mula beroperasi di projek pembangunan bersepadu penapisan minyak dan petrokimia Rapid Pengerang Johor pada 16 Jun ini bagi menjalankan vaksinasi kepada pekerja di Kompleks Petronas. Pengoperasinya susulan keputusan kerajaan untuk menjalankan vaksinasi kepada sektor yang terpaksa beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata sebuah lagi PPV industri akan dibuka di Mount Austin, Johor Bahru hujung Jun ini selain akan menambah PPV berkenaan dari semasa ke semasa. Pihaknya juga sedang mengadakan perbincangan bagi menambah PPV di sektor-sektor lain. Kita juga sedang bincang dengan sektor-sektor lain. Kita mula dengan sektor perkilangan. Selepas ini kita akan bincang dengan sektor perladangan untuk PPV dibuka di ladang-ladang besar dan juga sektor pembinaan dan juga sektor retail
ataupun rincit nanti. Selain itu, lebih banyak hospital dan klinik swasta dalam negeri akan dijadikan sebagai PPV pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan bersama mesyuarat Badan Bertindak Program Imunisasi COVID-19 CITF Johor di Iskandar Puteri. Kehadiran beliau ke selatan tanah air bertujuan memastikan kapasiti PPV dan tenaga kerja di PPV dalam negeri mampu mencapai sasaran 300,000 vaksinasi sehari dalam negara menjelang Ogos. Perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Setakat semalam, seramai 3.63 juta orang telah melengkapkan dos pertama dan kedua vaksin. Jumlah kumulatif individu mendaftar untuk program ini seramai 12.74 juta orang. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Imuniti kelompok mampu dicapai sekiranya program vaksinasi dapat dipercepatkan di seluruh negara. Langkah terbaik untuk mencapai matlamat itu ialah melalui pelaksanaan kempen kesedaran secara berterusan bagi memastikan rakyat faham akan kepentingan vaksin. Sejauh mana kadar kejayaan program vaksinasi di Langkawi? Wartawan Muhammad Najib Masyur ada perinciannya. Negara masih mencatat peratusan tinggi rakyat yang tidak menghadiri janji temu suntikan vaksin. Tidak terkecuali Langkawi. Justru, pihak berwajib perlu mempergiatkan usaha menarik orang ramai untuk mengambil suntikan berkenaan. Sehingga sekarang, peratus yang penerima vaksin di daerah Langkawi dah mencapai 16%. Dan saya ingat lagi masa mesyuarat CITF pangkat negeri itu di pejabat daerah, berdasarkan laporan 31 Mei, jumlah yang divaksinasi di Langkawi baru capai dalam hampir 14%. Dan memang masa itu pun kalau dibandingkan dengan daerah lain, memang alhamdulillah lah. Konsep penggerak komuniti juga perlu diperkasa bagi membolehkan usaha penyampaian maklumat berkaitan vaksinasi lebih berkesan. Ini memandangkan mereka lebih mengenali ahli komuniti masing-masing. Mereka terdiri daripada pemimpin atau ahli organisasi seperti penggawa, penghulu, pengerusi dan ahli pelbagai peringkat organisasi dalam komuniti. Imuniti kelompok saya jangka di Langkawi akan selesai menjelang hujung bulan 9 nanti. Kerana kita dapat cucuk di Kuah 1,000 orang sehari, di Padang Maksirat 600 orang sehari. Jadi kita dalam calculation kita hujung bulan 9 atau awal bulan 10 kita sudah menghampiri 80-90%. So di sini kita ada 4 vaksinator yang ditugaskan untuk memberi vaksin yang kita bagi kepada 2 bilik, dan setakat ini 4 vaksinator ni sangat bagus, sangat cepat. Dengan 400 pun mereka mampu menyelesaikan. Sekarang ini dalam sejam kita mampu dalam 80. Kita dah orang terdaftar yang tertinggi, minta semua hasil cucuk lah untuk kebaikan kita semua. Tak ada apa yang bersabit dengan yang bukan-bukan tu, semua tu palsu semua. Alhamdulillah, tak ada apa-apa masalah. Semua cucuk lah. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan kali ini dilihat mampu mengekang penularan wabak. Malah, ini akan memudahkan usaha merealisasikan imuniti kelompok lebih mudah dilaksanakan. Imuniti kelompok merupakan orang dalam sekumpulan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang berpeluang ataupun terdedah kepada pandemik COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berpendapat bahawa pandemik COVID-19 mampu disekat menerusi dengan vaksinasi dan ia merupakan salah satu cara yang paling berperikemanusiaan untuk melakukannya. Muhammad Najib Masyur, Berita RTM. Penubuhan sukarelawan Masjid Tanah SMAD mampu meningkatkan kadar kehadiran individu untuk mengikuti janji temu program vaksinasi di Parlimen berkenaan. Ini kerana SMAD akan memastikan penerima peka mengenai tarikh janji temu masing-masing. Jelas Ahli Parlimen Masjid Tanah, Dato' Mas Irmiati Samsudin, ahli sukarelawan akan membuat panggilan kepada penerima berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada Pusat Pemberian Vaksin PPV dengan kerjasama Kementerian Kesihatan.
Dan hasilnya apabila kita bermula daripada minggu lepas, daripada ketidakhadiran 50%, kita telah mengurangkan proses ketidakhadiran itu kepada 20%. Maksudnya, panggilan telefon itu benar-benar memainkan peranan yang dimainkan oleh sukarelawan dengan kerjasama daripada pusat PBB, kerana ada di antara mereka yang tidak alert. Dia daftar tetapi dia tidak alert. Ada yang anak-anak mereka daftar, anak-anak tidak alert dan tidak memberitahu ada proses komunikasi itu. Selain daripada daripada maklumat yang mereka tidak dapat dan sebagainya. Lebih 7,490 penduduk kawasan itu sudah menerima suntikan vaksin sejak PPV berkenaan dibuka pada 19 April lalu. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi ditemui pemberita pada program lawatan PPV di Kompleks Belia dan Sukan Masjid Tanah Melaka. Di Kelantan, lebih banyak program outreach vaksinasi COVID-19 bersama pelbagai lapisan masyarakat akan diadakan bagi memastikan proses suntikan vaksin dapat diperluas terutama bagi penduduk luar bandar. Pengarah Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin berkata, 31 program outreach vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam tempoh terdekat. 10 daripadanya sedang dan telah selesai diadakan melibatkan Jajahan Jeli, Kuala Krai, Kota Baru dan Pasir Mas. Penganjuran program itu mendapat sambutan menggalakkan kerana hampir 100% individu yang tersenarai hadir mendapatkan suntikan seperti yang dijadualkan Kementerian Kesihatan. Pelaksanaan ini kita staf teknikal kita menggunakan staf teknikal yang minimum dalam outreach sebab sebahagian besar non-teknikal dilaksanakan oleh sukarelawan. Jadi kalau ikut kapasiti kita dan perancangan kita sekarang, kita menyuntik lebih kurang 5,000 hingga 6,000 sehari di semua PPV dan juga outreach. Dan kapasiti kita boleh mencapai hingga 10,000 sehari di PPV awam dan juga outreach yang kita laksanakan. InsyaAllah itu cukup. Beliau meninjau perjalanan program outreach vaksinasi COVID-19 di Masjid Sultan Ismail Petra, Kampung Bangol, Kota Baru. Setakat ini, 120,000 orang di Kelantan sudah menerima suntikan dos pertama vaksin, manakala 56,000 orang telah selesai melengkapkan suntikan dos kedua. Di Kedah, 50 warga emas yang tinggal di Madrasah Ahmadiyah Pondok Pak Tehmat dan rumah orang tua Islam tanpa waris di Kampung Nior, Kuala Nerang selesai menerima vaksin COVID-19. Mereka antara 80 individu mendapat suntikan menerusi unit bergerak vaksinasi COVID-19 Padang Terap. Pegawai Daerah Padang Terap, Dato' Mat Suhaimi Abdul Rahman berkata, penerima berusia antara 50 hingga 80-an. Sejak dilancarkan pada 2 Jun, unit bergerak tersebut telah memberi suntikan vaksin kepada lebih 100 individu. Tumpuannya kepada warga emas dan individu tinggal di pedalaman dan menghadapi sukar untuk bergerak ke PPV atas kekangan tertentu. Penantian barisan pengamal media untuk mendapatkan vaksin COVID-19 akhirnya berakhir. Kumpulan pertama akan mula menerima dos pertama vaksin COVID-19 seawal jam 9 pagi esok. Kelab Media Putrajaya KMP menyatakan penghargaan atas keprihatinan kerajaan yang memahami keperluan vaksin kepada petugas media yang mudah terdedah dengan risiko ketika berada di lapangan. Pemberian vaksin ini juga memberi keyakinan kepada petugas media untuk terus menyalurkan berita serta kesedaran kepada masyarakat. Dalam hal itu, KMP turut berharap agar pemberian vaksin COVID-19 ini disegerakan kepada seluruh rakan media yang masih belum menerima janji temu. Saranan sama turut disuarakan Kelab Media Elit Kedah, Kelab Media Mutiara Pulau Pinang dan Persatuan Pengamal Media Perak. $3,799 ketua isi rumah KIR orang asli yang terkesan dengan pelaksanaan PKP mula menerima bantuan bakul makanan. Bantuan diserahkan kepada penduduk di 17 pos penempatan daerah Gua Musang, Kelantan. Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA memperuntuk hampir RM800,000 untuk program bantuan tersebut. Pemberian bantuan itu bersesuaian memandangkan kebanyakan mereka sudah lama tidak keluar ke kawasan bandar kerana jarak penempatan mereka yang jauh.
Semua penduduk kampung memang tidak dapat keluar ke Gumusang untuk membeli barangan keperluan ataupun barangan dapur. Memang outstation lah. Memang semua duduk di pos. Duduk di pos dan tidak bagi tertekan kepada semua agensi. Ini bukan kehendak kita, kerana Allah diturunkan kepada kita manusia. Biasalah kita kena bersabar, kena reda dan kita kena fokus kepada kerajaan slow-slow. Telah memberi makanan kepada suku kaum orang asli. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak sebab penyakit COVID-19 ni lah bahaya sekali lah. Ini bukan perang ada bersenjata ini, kita pun takut-takut sebab dia ni tak ada nampak, tak ada bersih lah. Kita pun ucapkan terima kasih yang berkuasa dari pihak luar telah membantu balan kepada masyarakat orang asli. Susulan pelaksanaan PKP, JAKUA telah memperuntuk 12 juta ringgit bagi menghantar bantuan bakul makanan kepada 60,000 KIR terjejas di seluruh negara. Kita agihkan bantuan kepada masyarakat orang asli di daerah Gumusan ini seramai 3,799 orang KIR di Gumusan sajalah. Jadi antara barang-barang yang kita agihkan adalah seperti beras, minyak masak, tepung, garam, gula, serbuk teh, sardin, kicap dan bihun. Hari ini negara merekodkan 5,566 kes baharu menjadikan jumlah kumulatif 627,652 kes. Selangor masih merekodkan kes harian tertinggi dengan 1,524 kes, diikuti Sarawak 707 dan Negeri Sembilan 505 kes. Berikut statistik harian kes COVID-19 mengikut negeri. Baik, untuk perkembangan cuaca dalam negara, terus kita langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama dengan pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Farha. Assalamualaikum dan selamat petang, kembali bersama Met Malaysia. Pada ketika ini, rantau negara kita kini telah pun menerima kelajuan angin yang agak kencang di sekitar kawasan perairan Phuket dan juga timur laut Condor serta utara Reef North yang dijangkakan boleh membawa ketinggian ombak sehingga ke 3.5 meter. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan berkenaan sehingga 10 Jun 2021. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini adalah sangat berbahaya kepada semua aktiviti perairan termasuklah bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Oleh yang demikian, kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan. Kita perhatikan terus kepada paparan imej gema radar semasa hujan dari bot peti yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan pedalaman negeri Perak dan juga di sekitar negeri Kelantan dan selatan negeri Pahang ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Manakala di Sabah dan juga Sarawak, keadaan kelembapan yang tinggi tertumpu di kedua-dua buah negeri, terutamanya melibatkan hampir keseluruhan tempat di sekitar Sabah dan juga di bahagian pedalaman negeri Sarawak ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Jika kita perhatikan kepada model numerika di jabatan kami menunjukkan sekitar malam nanti keadaan cuaca adalah baik dan mula reda kecuali hujan di 1-2 tempat yang masih lagi berpotensi berlaku di negeri Kelantan dan juga utara negeri Terengganu. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Seterusnya kita lihat paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum.
Baik, kita ikuti pula perkembangan dari Bumi Kenyalam. Antara tumpuan beritanya mengenai pelaksanaan program bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang dan penubuhan 3 pusat vaksinasi berskala besar di Kuching. Perinciannya terus bersama dengan Fazril Hisham Afandi. Fazril. Terima kasih Radwin. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan 35.5 juta ringgit bagi program bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang BBMSS untuk penduduk yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata peruntukan ini merangkumi RM250,000 untuk setiap Dewan Undangan Negeri DUN selain kos pengangkutan untuk proses pengagihan bekalan makanan tersebut. Sarawak sejumlah 472,923 ketua isi rumah. Kita bantu untuk seluruh negeri Sarawak. Dan mengikut statistik pada 7 Jun iaitu kemarin mengikut laporan daripada Divisional Disaster Management Committee, kita telah mengagihkan barangan kepada 49,811 household. Bercakap dalam sidang media selepas pelancaran BBMSS di Masjid Darul Ehsan Kampung Haji Bakir Kuching, beliau menjelaskan pengagihan bantuan tersebut dijadual selesai 11 Jun ini. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Khas Rantaian Bekalan Makanan COVID-19, Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata kerajaan akan menggunakan pelbagai cara bagi memastikan bekalan makanan sampai kepada golongan SASA, terutama golongan B40. Ia termasuk menggunakan perkhidmatan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk ke kawasan pedalaman seperti Dun Telang Usan selain jalan air dan pacuan 4 roda di kawasan yang sukar dihubungi. Beliau juga menasihatkan penduduk yang tercecer agar memohon daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian yang dipertanggungjawab menyelaras pengagihan bantuan bekalan makanan tersebut. Kaki tangan awam di bawah kementerian berkaitan hanya perlu mengemukakan surat kelulusan daripada Kementerian Negeri ini bagi sekatan Jalan Raya SJR untuk pergerakan ulang alik ke tempat kerja. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, surat kelulusan daripada 5 kementerian di Sarawak terbabit diguna pakai dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau mendedahkan 5 kementerian berkenaan adalah Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan dan Kementerian Pengangkutan. Beliau merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Ahmad Douglas, mengulas kenyataan Ketua Polis Negara Datuk Akris Sani Abdullah Sani semalam yang mengatakan bahawa pihak polis hanya menerima surat kelulusan Kementerian Persekutuan dan agensi tertentu sahaja di SJR seluruh negara. Datuk Ahmad Douglas menambah, sektor yang dibenarkan beroperasi telah disenaraikan dalam prosedur operasi standard PKP yang telah dikemas kini pada 31 Mei lalu. Bandaraya Kuching akan menjalankan sekurang-kurangnya 10,000 pemvaksinan sehari dengan penubuhan 3 pusat vaksinasi berskala besar. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Datuk Sim Kui Hian berkata 3 pusat berkenaan ialah Stadium Perpaduan di Petrajaya, Universiti Malaysia Sarawak Unimas di Kota Semarahan dan Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menerusi telegram rasminya, Datuk Seri Dr. Sim memaklumkan pusat pemberian vaksin PPV di Stadium Perpaduan merupakan pusat sedia ada, manakala PPV di BCCK telah beroperasi semalam dan PPV di Unimas akan bermula 15 Jun depan. Katanya, Sarawak menyasarkan 5,000 vaksinasi di PPV di Stadium Perpaduan dan masing-masing 3,000 vaksinasi di PPV di Unimas dan BCCK. Beliau juga berkata, lebih daripada 100 klinik pengamal perubatan am di seluruh negeri akan mengambil bahagian dalam program vaksinasi dengan sasaran 50,000 pemvaksinan seminggu.
Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak kini sedang merekrut sukarelawan perubatan untuk membantu dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan di pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negeri sehingga 31 Ogos depan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, calon hendaklah warga negara Malaysia yang tinggal di Sarawak berumur lingkungan 18 hingga 60 tahun dan sihat fizikal dan mental. Calon juga harus bersedia untuk ditempatkan di mana-mana lokasi di Sarawak dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari lepas. Pengambilan dibuka kepada pegawai perubatan, pegawai farmasi, pembantu pegawai perubatan dan jururawat. Elawan bulanan RM2,400 akan diberikan kepada sukarelawan ijazah dan RM2,000 kepada sukarelawan diploma. Mereka juga akan diberi perlindungan insurans dan keutamaan untuk vaksinasi COVID-19. Permohonan boleh dibuat melalui portal e-Recruitment Sarawak dan tarikh tutup permohonan adalah 15 Jun ini. Situasi Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang dilalui masyarakat luar bandar kali ini sedikit berbeza berbanding tahun lalu. Bagi komuniti pertanian seperti pekebun kecil kelapa sawit, harga komoditi tersebut yang agak tinggi ketika ini memberikan sedikit kelegaan kepada mereka. Justru dengan pendapatan yang agak baik, PKP 3.0 tidak begitu memberi tekanan kepada kos sara hidup mereka. Lapannya biasanya kebun sawit dari Empu lah, daripada ya. Dia jam kami beri dop. Ya biasanya lah, lapan biasanya belok boleh ketua dah. Tapi boleh lah keluar dah. Biasanya beri peluang yang kasih daya dah. Namun bagi penduduk yang mengusahakan tanaman sayuran, PKP ini sedikit sukar untuk memasarkan sayuran mereka. Tambahan, pasar tamu mereka di Kampung Nyalau, Bintulu yang baharu siap awal tahun lalu tidak dapat digunakan sehingga kini ekoran PKP dan pandemik COVID-19 yang masih melanda. Turun pun kurang, tapi yang ada berkebun sawit itulah yang terpaksa turun juga lah. Terpaksa kalau tidak dijual buah jadi busuk. Yang berkebun macam itu sayuran pun ada tapi kurang. Bantuan bekalan makanan Sarawak Ku Sayang yang disampaikan Adun Samalaju Majang Renggi ke kawasan penempatan Nyalau ternyata membantu golongan terjejas. Kita berpuas hatilah. Kerajaan memang ambil berat tentang kejerihan, kepayahan orang kampung semasa COVID inilah. Saya bersyukur sangat kepada kerajaan menerusi YB Majang NT Bersih Melaju memberi sumbangan kepada masyarakat di Kampung Nyalau seluruhnya lah. Saya terima kasihnya banyaklah. Selain di kawasan Kampung Nyalau, penyampaian bantuan itu turut dilakukan di pekarangan Masjid Darul Falah, Kampung Wawasan Jaya dan perkarangan Rumah Panjang Bekar khusus untuk penempatan penduduk Jalan Bintulu Miri dan Simpang Bakun. Penyampaian bantuan tersebut bagi Dun Samalaju melibatkan 1,224 ketua isi rumah. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fazrul untuk laporan dari Sarawak itu tadi. Ini pula inisiatif turun padang ke kawasan pedalaman bagi memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Langsung dari Sabah, terus kita bersama dengan Muhammad Syarif Zamawang untuk perkembangan lanjut proses vaksinasi di sana. Syah. Baik Redwin, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sokongan masyarakat terhadap program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK penting bagi memastikan kejayaan dan keberkesanannya termasuk di kawasan luar bandar dan terpencil. Menyedari perkara itu, usaha mendekati penduduk disasarkan turut giat dilaksana melalui program outreach vaksinasi termasuk di Tuaran. Pegawai Daerah Tuaran Sadan Hussein berkata, buat permulaan program outreach diadakan di Kampung Tudan Kiulu yang menyasarkan kira-kira 300 penduduk. Kita di negeri Sabah ni baru 19%. Kita sebagai frontliner di sini mengharapkan supaya penduduk di daerah Tuaran ini termasuk Kiulu ini untuk kita war-warkan supaya mereka keluar beramai-ramai untuk mendapatkan suntikan ini. Sadan berkata demikian kepada pemberita ketika peak outreach di Dewan Muhibah Kampung Tudan Kiulu. Sambutan terhadap program berkenaan amat memberangsangkan.
Untuk program outreach ni, kita akan buat ke kampung-kampung yang sukar untuk mereka keluarlah mendapatkan vaksin. Kita akan buat outreach di kampung-kampung lainlah yang tersenarai di bawah Perkhidmatan Klinik Bergerak. Hari ini saya sampai di Kampung Tudan untuk menerima vaksin dos pertama. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Kesihatan Kerajaan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada komuniti di Kampung Tudan dan Pering untuk mendapatkan dos vaksin pertama pada hari ini. Saya sangat gembira sebab kalau tunggu dari MySejahtera kan memang lama. Jadi saya sangat happy sebab pihak KKM Tuaran sama bertanggungjawab mempercepatkan vaksin ini ke kampung-kampung terutama yang berada di luar bandar ini. Berdasarkan rekod, setakat ini hanya sekitar 7% penduduk Tuaran yang telah divaksinasi. Sementara itu di Penampang, sebuah lagi pusat pemberian vaksin PPV akan ditambah bagi menampung peningkatan bilangan penerima vaksin di daerah berkenaan. Setakat ini, terdapat 2 PPV beroperasi sejak April lalu iaitu Dewan Kebudayaan Penampang dan Klinik Kesihatan Penampang. Menurut penolong pegawai daerah Penampang, Nomi Diana John Trent, PPV baharu berkenaan dirancang dibuka di Dewan Hong Kod Keesaan KDCA berikutan pertambahan penerima vaksin pada fasa seterusnya. PPV ini beroperasi dari jam 8 pagi hingga jam 5. Seramai 400 lebih oranglah penerima vaksin setiap hari, di mana kami utamakan golongan 60 ke atas lah, 60 tahun ke atas lah dan yang berisiko. Volume akan meningkat selepas 14 hari bulan ini akan meningkat pergi 800 begitu. Nomi menyatakan demikian kepada pemberita di Penampang. Sementara itu, beliau turut memaklumkan pihaknya dan Kementerian Kesihatan serta agensi-agensi lain bersedia menggerakkan pasukan petugas PPV ke kawasan terpencil di daerah berkenaan bagi memudahkan pelaksanaan vaksinasi. Dalam masa sama, turut memberi keutamaan kepada keselesaan orang awam khususnya golongan berisiko mendapat layanan pantas sepanjang proses vaksinasi. Angkatan Pertahanan Awam APM giat melaksana 9 penugasan utama termasuk 2 penugasan baharu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Antaranya mengurus dan menyelaras Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan pengurusan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Pengarah APM Sabah, Colonel Syarudin Muhammad Zain berkata 2 penambahan penugasan APM pada PKP kali ini ialah menyelaras pengurusan pusat pemberian vaksin PPV dan melaksanakan pendaftaran vaksinasi semasa rondaan ejen basmi COVID-19. Kita telah pun memasuki hampir 15 bulan perang kita menentang COVID ini. Jadi seterusnya kita meletakkan titik noktah dalam peperangan inilah. Jadi untuk melandaikan ataupun untuk menghentikan peperangan ini memerlukan disiplin yang tinggi, baik oleh agensi-agensi frontliner maupun pada orang awam sendiri. Colonel Syarudin menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau juga menasihati orang ramai agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP dan mengamalkan kawalan kendiri ketat dengan kekal berada di rumah bagi mengelak penularan. Sejumlah 265 kompaun dikeluarkan kepada individu ingkar prosedur operasi standard SOP di Tawau sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 sehingga semalam, yang melibatkan nilai kompaun berjumlah RM289,000. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Peter Umbuas berkata kesalahan tertinggi ialah tidak memakai pelitup separuh muka, tidak merekodkan nama memasuki premis dan berada di tempat awam melebihi masa ditetapkan. PDRM dan tim pematuhan mengambil serius tentang mengekang penularan COVID-19 di Tawau ini, memandangkan kita ni selalu dikatakan juara dalam Liga COVID-19. Maka dengan itu kita telah memperkasakan tugas tim pemantau ini. ACP Peter bercakap kepada pemberita di pejabatnya di IPD Tawau. Kesalahan lain yang turut dikesan melakukan aktiviti rekreasi, gagal mematuhi waktu ditetapkan, jumlah penumpang melebihi had, membenarkan pelanggan makan di dalam premis dan tiada permit rentas daerah. Tambah ACP Peter, 15 kumpulan pemantau aktif bergerak di seluruh Tawau bagi memastikan pematuhan SOP penduduk.
Masyarakat disaran mengambil pendekatan berkongsi kebimbangan dan masalah yang dihadapi dalam berdepan cabaran musim pandemik ini dengan ahli keluarga atau rakan terdekat. Ia bagi mengelak berlaku tekanan perasaan dan emosi yang melampau. Perunding latihan dan pakar motivasi Nur Hasdi Hasan berkata kebimbangan yang melampau boleh menyebabkan kemurungan. Ini termasuk ketidakpastian mengenai sesuatu maklumat atau perkara. Justru individu dinasihatkan agar cuba mengatasi kebimbangan dengan sebaiknya termasuk mendapatkan rawatan dan terapi. Jadi apapun kita kena selidik dulu cerita-cerita ini supaya kita timbul keyakinan dan tidak ragu-ragu lagi. Cara menghadapi kebimbangan ini, jangan biarkan diri kita bersendirian. Berbuatlah bersama keluarga, hubungi kawan-kawan, tidur secukupnya, jaga pemakanan dan buatlah sedikit senaman. Nur Hasdi menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau turut menyeru rakyat agar meyakinkan diri mengambil vaksin kerana ia merupakan lapisan perlindungan terbaik untuk diri dan masyarakat secara keseluruhan. Sekian bahan berita dari Sabah untuk petang ini. Bersama kekang penularan jangkitan COVID-19, kita jaga kita. Kembali bersama Radio Robin di Angkasa Puri. Win, silakan. Baik, terima kasih Syarizam untuk laporan dari negeri Sabah itu tadi. Berniaga secara bergilir-gilir bantu jana pendapatan berterusan usahawan fama ketika PKP. Juga operasi sanitasi besar-besaran kerap dilakukan basmi penularan virus COVID-19. Perinciannya, kita langsung ke Negeri Sembilan bersama dengan Amir Ashraf Rosdian. Amir. Warga emas berumur 60 tahun ke atas merupakan kumpulan sasar yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM sebagai kumpulan yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19. Justru, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sembilan telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu proses pendaftaran warga emas menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Pengarah JKM Negeri Sembilan, Rosnah Sardi berkata, pihaknya telah melaksanakan beberapa pendekatan bagi membantu proses pendaftaran warga emas untuk mendapatkan vaksin khususnya bagi klien jabatan dan institusi yang bernaung bawah JKM. Setakat ini, 240 warga emas yang melibatkan institusi kendalian JKM Negeri Sembilan telah menerima suntikan vaksin menerusi PICK. Kita menggerakkan 4 NGO. Yang utamalah NGO utama warga emas iaitu MPKSM, Pesara, NASCOM dan juga Usia Emas bagi mempromosikan pendaftaran vaksin bagi warga emas yang menjadi ahli-ahli kepada pertubuhan-pertubuhan tersebut. Dan kita juga menggerakkan ahli Majlis Penasihat dan Perundingan Warga Emas Negara untuk sama-sama membantu. Begitu juga dengan jawatankuasa Pawel. Jawatankuasa Pawel di peringkat komuniti, kita juga memintalah mereka untuk mempromosikan pendaftaran vaksin di kalangan warga emas. Beliau yang ditemui di Seremban memberitahu JKM Negeri Sembilan turut membantu warga emas di kawasan kampung serta pendalaman untuk mendaftar. Antaranya menerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, program anjuran JKM seperti Kembara Prihatin Negara, program Home Help Services serta agihan bakul makanan permai. Seramai 30 usahawan yang bernaung bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Sembilan diberi ruang untuk meneruskan perniagaan mereka sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Penuh Fasa 1 sehingga 14 Jun ini. Menurut Pengarah Fama Negeri Sembilan, Amizal Jaafar, ruang niaga yang diberi menerusi Pasar Segar Terkawal PST memfokuskan kepada 7 komoditi utama seperti ayam, ikan, daging, sayur-sayuran, bawang serta buah-buahan. Para usahawan akan bergilir berniaga di 3 lokasi PST iaitu di Pasar Tani Kekal Paroi, Pasar Tani Kekal Bandar Seri Jempol dan Pusat Operasi Pama Seremban dengan had 10 peniaga di 1 lokasi.
Usahawan yang diberi peluang untuk berniaga di Pasar Segar Terkawal ini amat bertuah ya, kerana pada masa ini di mana ramai yang terjejas dari segi ekonominya, Fama membuka peluang untuk mereka berniaga di sini di Pasar Segar Terkawal, dan kita Fama memberikan kaedah penggiliran ya, di mana kita memberi sebanyak mungkin peluang kepada peniaga untuk berniaga di Pasar Segar Terkawal yang kita buka. Beliau meninjau Pasar Tani Kekal Paroi di Seremban. Usahawan Fama menyambut baik peluang yang diberi di samping dapat membantu masyarakat yang terkesan dengan menawarkan harga barangan keperluan harian yang lebih rendah daripada harga pasaran sehingga 20%. Selaras dengan usaha membendung pandemik COVID-19, Fama turut mengadakan inisiatif jualan secara pandu lalu dan tanpa tunai bagi mengurangkan kontak antara pembeli dengan peniaga. Kita membantulah untuk menyumbangkan keperluan harian macam ayam. Harga pasaran sekarang RM9 di pasar-pasar. Saya jual RM6.8. Kita reducekan kita punya keuntungan untuk sama-sama bantulah. Okay, masyarakat dalam keadaan tersepit dan kesusahan kan. Tapi kita merendahkan kita punya profit untuk bantu masyarakat untuk mendapatkan barang yang segar, halal, bersih, dengan harga yang cukup murah. Alhamdulillah lah, sebab bukan semua yang dapat keluar musim PKP ini kan. Jadi berbanyak terima kasih kepada tim Fama kerana beri peluang kepada usahawan yang terpilih. Jadi dekat sini kita gunakan e-wallet cashless sebaiknya lah. Lepas tu untuk elakkan kontak dengan kita punya customer. Lepas tu kita jual barang semua dah siap ikat nanti customer datang terus pick up, kita akan pick up untuk customer macam sana. Bila kita pick up, customer akan bayar lah. Jadi kita tak ada kontak dengan customer. Jarak pun lebih daripada 1 meter. Jadi selamatlah untuk datang membeli dengan kita di Pasar Tani Kekal Paroi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan telah menggerakkan 200 anggotanya bagi menjalankan operasi sanitasi bukan permohonan yang melibatkan 18 balai bomba. Menurut pengarah JBPM Negeri, Hamdan Ali, inisiatif sanitasi tersebut bertujuan membendung penularan COVID-19. Sejak Mac 2020, lebih 2,000 lokasi awam di negeri ini telah disanitasi. Sebelum ini, sanitasi dibuat mengikut permohonan, namun selepas peningkatan kes, operasi sanitasi secara besar-besaran dilaksana terutama di lokasi tumpuan awam. Sebenarnya kita buat ni berterusan. Boleh katakan hari-hari kita ada terima permohonan daripada sama ada jabatan kerajaan ataupun di tempat-tempat awam. Jadi kita melaksanakan semalam, kemarin, sebelum ni. Dan pada minggu yang lepas ni kan kita terlibat juga masa dengan Pagi Malaysia, dan masa tu kita ada sanitasi di satu pejabat kerajaan sebenarnya. Jadi kita lihat dah ada dah yang memohon ikut hari-hari boleh kata ada permohonan yang diterima lah seluruh Negeri Sembilan ni. Selain lokasi awam, JBPM Negeri Sembilan dengan kerjasama polis dan pihak berkuasa tempatan turut mengadakan sanitasi di pusat kuarantin. Pada masa yang sama, pihaknya perlu bersiap sedia di semua balai bomba bagi operasi menyelamat termasuk kes-kes kemalangan dan kebakaran di negeri ini sepanjang tempoh PKP. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amir untuk laporan dari Negeri Sembilan itu tadi, dan selepas ini kami akan kembali, laporan sukan akan menyusul. Laporan sukan. Selepas melalui perjalanan karier yang cukup cemerlang, kisah Ratu Skuash Negara Dato' Nicol and David akan difilmkan dalam satu biopik berjudul I Am Nicol David. Juara dunia 8 kali itu membuat pengumuman itu di laman media sosialnya malam tadi. Menurut Dato' Nicol, memang menjadi impiannya untuk menceritakan kisah perjalanan kariernya agar menjadi inspirasi kepada setiap orang untuk sentiasa mencabar diri sendiri demi mencapai kejayaan yang lebih besar.
Jelas bekas atlet berusia 37 tahun itu lagi. Beliau akan bekerjasama dengan sebuah syarikat pelaburan media digital dan penerbitan filem Malaysia, Ace Pictures Entertainment, untuk menghasilkan filem biopic tersebut. Selain memegang rekod nombor 1 dunia selama 108 bulan berturut-turut, Datuk Nicole juga telah memenangi 81 gelaran juara jelajah dunia Persatuan Squash Profesional PSA dalam kerjaya profesionalnya selama hampir 20 tahun. Anak kelahiran Pulau Pinang itu adalah atlet sukan Asia paling berjaya dengan meraih 7 pingat emas secara keseluruhan. Beliau juga dimahkotakan sebagai atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia Februari tahun ini. Sebelum ini, kisah bekas bintang badminton negara Dato' Lee Chong Wei juga pernah difilmkan pada 2018. Perkembangan Sukan SEA 2021 di Hanoi, Vietnam. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria menjelaskan laporan bahawa tamasya sukan itu mungkin akan ditangguh belum muktamad. Sebaliknya, menurut beliau, ia hanyalah sekadar cadangan tuan rumah. Oleh kerana ada permintaan daripada Vietnam berkenaan dengan penangguhan Sukan SEA tersebut, SEA Games Federation ataupun gabungan ahli-ahli Sukan SEA yang berpejabat di Bangkok akan mengadakan mesyuarat besok pukul 2 petang waktu Malaysia secara online yang melibatkan semua negara-negara yang terlibat untuk membincangkan perkara tersebut. Sama ada ditangguh atau tidak, ia bergantung kepada maklum balas daripada mesyuarat tersebut. Tan Sri Muhammad Norza bagaimanapun kurang bersetuju jika Sukan SEA ke-31 ditunda ke tahun depan. Ujarnya, kalender bagi 2022 sudah pun padat dengan pelbagai kejohanan besar seperti Sukan Olimpik musim sejuk, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Faktor utama Vietnam memohon untuk tamasya dui tahunan itu ditangguhkan adalah kerana terdapat venue pertandingan yang tidak dapat disiapkan. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum bahawa sekarang Vietnam menghadapi peningkatan kes COVID di negara itu, dan ini telah menyebabkan Vietnam meminta penangguhan ini kerana kebanyakan daripada venue ataupun tempat acara-acara yang akan diadakan terpaksa ditangguhkan dari segi pembinaan. Semalam, sebuah portal berita di Vietnam, Vietnamnet, melaporkan Sukan SEA yang dijadualkan berlangsung dari 21 November hingga 2 Disember di Hanoi berkemungkinan ditangguhkan ke Mac atau Jun tahun hadapan. Laporan berita itu disiarkan tidak sampai sebulan selepas tuan rumah mengesahkan Sukan SEA ke-31 akan berlangsung seperti dijadualkan. COVID itu sememangnya benar. Malah, walaupun disahkan sudah sihat, trauma dan ketakutan terhadap wabak pembunuh ini masih menebal. Demikian luahan bekas pesakit COVID-19 Razali Suman yang bertarung nyawa lebih 28 hari selepas positif COVID-19 tahap 5. Taufik Salimin menemu ramah bekas pesakit ini bersama anaknya Ahmad Faris Fahmi. Cikgu Razali, 50 tahun, disahkan positif tahap 4 pada 21 April. Selepas 2 hari dirawat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru, pernafasannya semakin merudum dan statusnya bertukar kepada tahap 5. 7 hari dikomakan dan menerima rawatan di unit rawatan rapi selama 12 hari, nasib menjebelahinya sebelum dipindahkan ke wad biasa. Kalau tidak dibuat macam rawatan selanjutnya mungkin akan membahayakan lah. Jadi pihak doktor datang, panggil isteri saya, panggil anak saya yang duduk depan saya ni, beritahu bahawa saya kena buat untuk masukkan tiub. So maksudnya saya akan ditidurkan, akan dikomakan. Untuk tempoh kita tak pasti, bergantung kepada macam mana pula respon daripada badan saya.
Baginya, pengalaman ini menjadi kenangan hidup yang amat menginsafkan, namun bersyukur kerana masih diberi peluang kedua untuk hidup dan dibenarkan keluar hospital pada 17 Mei. Sebenarnya macam boleh cakap 50-50 lah. So masa saya tak sedar, sebenarnya saya seolah-olah dapat bercakap. Saya mengharapkan apa yang saya cakap ni Allah dengar. Dan saya macam-macam saya ingat macam saya baca apa yang kita boleh baca, beristighfar. Saya cakap, ya Allah, selamatkanlah aku, ampunkanlah aku, berilah aku peluang. Mengimbas kembali detiknya menerima rawatan, antara memori yang cukup menginsafkan apabila melihat pesakit COVID-19 meninggal dunia di depan matanya. Saya sampai hari yang kedua pun dah ada kematian depan saya. Sangat cepat. Sebab depan saya bercakap dengan dia. Dia tercungak-cungak pakai mask ni. Tercungak-cungak. Dia bangun. Nurse bagi tahu dia macam tak selesa pakai mask ni kan. Tapi saya nampaklah dia tercungak-cungak. Dia cuba buka. Tapi nurse bagi tahu pakai, jangan buka ni. So tak lama lepas dia bangun tu, dia duduk. Dia masih tercungak-cungak. Lepas tu dia baring. Bila dia baring, saya nampak sebab tak jauh daripada saya. Lepas tu dia senyap kan. So doktor datang pergi, dah tak ada. Cepat sangat. Sebaik dimaklumkan mengenai keadaan ayah, Ahmad Faris Fahmi yang sedang menuntut di UiTM Pulau Pinang bergegas pulang ke Johor Bahru selepas mendapat kebenaran pihak berkuasa. Namun setibanya di Johor Bahru, beliau terpaksa tidur di dalam kemah di hadapan rumahnya kerana adiknya yang berusia 13 tahun menjalani kuarantin kendiri. Kakak saya pula call, dia sedang menangis, dia cakap, adik tolong doakan ayah. Kakak pun dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Kita boleh doa je sekarang. Lepas dapat berita tu, saya terus terduduk. Saya terus berdoa. Saya cakap, ya Allah, kau kuatkanlah ayah aku supaya dia dapat lawan sakit dia. Dan aku tak ready lagi kalau kehilangan dia. Peristiwa memberikan ini cukup meninggalkan kesan buatnya dan adik-beradik yang lain. Ayah saya ni, dia macam tulang belakang dalam family saya. Dialah kekuatan segala-galanya. So saya dan keluarga time tu memang betul-betul tak ready kalau kehilangan dia. Kisah ini satu daripada ribuan pesakit yang menderita akibat COVID-19. Walaupun pulih, namun kenangan dijangkiti masih berbekas dan diingati sampai bila-bila. Lebih memilukan kepedihan merantai keluarga yang ditinggalkan jika kematian menjengah pesakit. COVID itu memang benar dan COVID juga mampu mengambil nyawa orang tersayang. Berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa mematuhi SOP sepanjang pelaksanaan PKP. Jangan tularkan berita palsu. Cari informasi mengikut saluran yang betul dan juga sahih. Dengan itu saya, Ray Robin, salam hormat dan kita jumpa lagi.